Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Tutup mata lagi. The moment tutup mata lagi, dekat telinga ni. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka dan diharapkan Khamis korang semua malam ini senantiasa ceria. Cewa. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa, dengar cerita daripada tamu kita seterusnya untuk minggu ini. Saya nak pesan sikitlah pada semua, kalau boleh, kalaulah boleh, jangan skip iklan tu. Biarlah iklan tu main berapa second tu kan. Bantulah kita. Itu tandanya anda sokong tim Puaka. Okey. Dan bagi anda yang mendapatkan merch, anda boleh dapatkan merch kami di www.puakasg.com. Dan bagi yang belum subscribe pada Susu TVC channel, tengok tapi tak subscribe, diharapkan anda subscribe lah. Bantu kami juga, beri sokongan di Susu TVC channel, like, share and ya, dah subscribe. Okey. Hai. Okey, dan kita dengar orang ketawakan saya. Beliau ni kata orang tu peminat Puaka. Yes. Ini dia ID. Hello. ID Syahmi. Hello. Ya, yeah, correct. ID Syahmi. Ini adik kembar pada ID Iskandar. Tak adalah. Get it a lot. Gurau aja. No worries. Okey. ID Iskandar pemain bola sepak ID Syahmi futsal. Tak minat bola pun. Tak bola. Okay. Tetap nak mencuba. Tak lah. Okey. Ni ID Syahmi. Okey. Siapa yang recommend awak tengok Puaka ni? Girlfriend juga. Kawan? Girlfriend lah basically. Girlfriend. Yeah, and memang daripada kecil memang minat lah benda-benda mistik gini. So bila dapat tahu pasal Puaka macam interesting juga kan. Tak banyak dengar pasal locals doing this kind of things. So MJ12 pun buat. tapi tak dengar. By the time dengar MJ12 dah tidur. Jujur. Okay. Hai, Casey. Bila nak jadi tamu kita? Kita tunggu dah lama, Casey. Selit. Mestilah selit. Kan, Casey Kan? Okay, lepas tu? So, yalah, other than that, kalau nak cakap pasal benda, like for me myself, okay, I'm 24 this year. Memang kalau pasal nampak benda gini, memang daripada kecil lah. Daripada kecil. So, belum tanya tau. Tiba-tiba dah. mana tahu? So then... Apa? Ni cakap pasal podcast. Okay. Sebenarnya ID Syahmi ni ada podcast dengan teman Nitanya. Yes, correct. Okay, apa nama podcast tu? Kalau korang nak check it out, we have kita punya IG is Black Cats Official. Black Cats. Tapi dia punya black dia BLVCK KVTZ Official. KVTZ. Okay, Black yes. AA gitu. Okay. Yes, correct. Black Cats ni buat pasal apa? Sama juga macam Puaka. Seseram. Pasal kita yang inspired. Okay. Kita betul we set Puaka as an inspirasi. Especially me betul-betul look up. You can ask my girlfriend lah kalau tengok Puaka tu macam mana mulut tenganga. Ya ke? Betul. Ya, like I just betul-betul tengok mulut tenganga, tengok tamu perempuan kita. Tak, itu lain. Girlfriend apa? Tengok ustaz. Tengok ustaz mulut tenganga. Ustaz? Tak, betul tu. Like, jujur. Pasal then from there just inspired. Then because of one incident that happened to, not incident lah, macam adalah kejadian jadi to me and my girlfriend. Then macam orang minta to storykan, then that's why I just came up with a idea lah untuk buka podcast. In English or bahasa Melayu? Mix? Campur-campur lah. Lipat-lipat lah. Terima kasihlah kerana jadikan Puaka sebagai inspirasi buat Black Cats. Kita pun dapat inspirasi daripada MJ12 juga. Gitu. Kan? Okey, dia cerita Black Cat pula. Cerita ID macam mana? ID cakap tadi dia masih kecil dah boleh nampak-nampak. Ni third eye ke apa ni? Tak sure lah. Jujur kata saya tak tahu. Cuma daripada kecil memang dah nampak. Even masuk sini pun dah nampak? Ya. Nampak apa? Boleh cakap? Of course. Tadi ingatkan tu kain buruk. Kain mana?
tu yang kat atas kotak-kotak ni. Kain buruk lah. Bukan kain buruk lah. Dia, apa Tadi tu? Haikal kata tadi nampak macam kain buruk. Nampak macam kain buruk. Tapi Haikal kata tu tudung je. Iya. Tudung Nilofa kan? Tudung Nilofa. Hai Nilofa. Ya, tudung dikasarkan kain buruk. Ya, so baru masuk tadi I think you guys was tengah busy. Nampak tangan sapu. Nampak tangan sapu. Dekat that tudung. Then dekat corner tadi tengah tunggu. Corner situ sana, tempat kita solat situ. Ada orang tengah tengok-tengok. Ya. Yeah. Benda hitam lah tengok-tengok. Dan kat situ pun ada. Kat situ mana? Belakang sini? Yang curtain hitam ni. Curtain hitam. Dekat dia punya corner dia ada, I keep on nampak macam bayang hitam ada. Apa tu? Dia macam terapung lah. Oh, terapung. Sampai sekarang? Tak. Oh, tak. Lagi? Itu je lah. Itu kalau je. Kat sini lah. Ya. So, back to time kecil. Okay, kita mulakan dengan my inspiration for starting Black Cats lah. So, the story it happened quite recent, last month. Okay. Tengah, me and my girlfriend, kita memang minat kayu. Kayu? Oh, basikal. Yes. Okay. Kita memang suka kayu, tapi kayu malam. Okay. Because kita suka angin malam dia. Yelah. Yes, Okay. adventure. So, and also at the same time sambil kita kayu tu kita akan bawa macam mestin, kopi dengan burner untuk buat kopi. So kita dah bawa tu, I plan lah macam gimana my girlfriend tak tahu lah, you fikir lah. Fikir nak dekat-dekat dengan kawasan kita daerah west. Mana tu? Bukit Batok. Bukit Batok. Bukit Batok. So the nearest we have kat situ is satu park kat Bukit Batok ni lah. It's very popular for murder case. Park apa Bukit Batok Nature Park. Okay. Yeah, it's very popular for murder case. Macam there are, we did research, eventually memang banyak lah. Yang macam one of the most recent murder case I heard yang pasal the mother and yang mak dia, this Japanese woman bunuh anak dia then committed suicide there around Lorong Sesuai, something like that. Yalah, so what happened for that night, kita kayu masuk towards the end of the park, masuk naik bukit dan all the way to the end of the park. Dah gelap gila lah dah ujung tu, tapi masih ada orang lari-lari lah. Lampu tak adalah? Ada, cuma very malap. Di malap, okay. Yes, correct. So, tapi masih ada orang jogging, lari-lari, jalan-jalan, you know. So, me and my girlfriend, kita just park basikal, keluarkan mestin, bikin kopi semua, bikin Maggi. Ya, lipat-lipat. Sorry. Betul, bikin Maggi. Korang ni buat Maggi lah semua. Betul. Bagus, saya suka, bagus. Buat Maggi. So, kawasan dia dah gelap. So, tengah buat Maggi tu, my girlfriend dia menyangkung lah tengah nak masak Maggi, you know. So, I tanya dia, asal you tak duduk, asal tak duduk kat bangku batu ni? Dia diam. Buat bodoh lah. Mungkin dia tengah sibuk, concentrate. But eventually, the next day tu dia bilang saya, sebelah kanan dia, ada suara masuk. Macam, bisik. Dia bukan bisik, dia more tu macam, that's what she said lah. Dia dengar kat situ. So, tapi saya tak dengar. Saya tu buat bodoh. Saya ni terus gatal nak ambil gambar. Keluarkan handphone, ambil gambar sekeliling, ambil gambar dia tengah buat kopi semua. So came to one part tu saya macam tergerak hati nak ambil selfie lah kita dua. So ni belakang ni gelap. So tapi yang belakang kita ni is bukit yang Little Guilin, I think. Guilin Guilin. The bukit yang if you see kat Little Guilin. So kita ambil gambar gini. Kat belakang tu semua gelap. So that ends there lah. Okay. Then dah gitu, the next day I kat kerja. I di kerja nak boring-boring nak tengok balik gambar tu, tengok balik yang gambar gelap tu. Ingat nak edit lah, nak kasih terangkan gambar. Edit, naikkan brightness, edit kontras semua. Terus I speculate. Tengok balik lah gambar tu. To my attention, this very small apparition dekat background dia. Nampak dua mata, hidung, mulut. Ada gambar dia? Ada. Boleh share dengan kita? Boleh. Nanti kita akan tunjukkan di akhir show ni. Yep. Okay. So then I send to my girlfriend lah. Cakap, you tengok kat belakang ada satu, I circle to her lah. Dia nampak ada kelibat muka. Dia cakap, nampak lah. You perasan tak muka dia tua-tua? Pasal
ada cerita juga kita dengar dekat Bukit Batok ni Cepak tu, kalau pergi malam-malam dekat area Tigulin tu, kita dengar macam ada kemungkinan ada nenek ikut balik. Gitu kita dengar lah. So kita tengok balik, when I look at that face, betul-betul nampak mirip macam muka nenek. Yes. Then dah gitu, other than that, saya ingatkan saya nampak ada tu je kan. My girlfriend send balik, dia cakap, you tengok dekat sebelah kanan, lagi dekat dengan kita, rambut dengan badan. Ada juga gambar tu? Yes, the same very picture. Macam okay, muka yang kecil tu kat sini, the sosok badan dia tu kat sini. Nampak rambut dengan badan putih. Yes. Then dah terkejut lah, dah fikir macam normal lah, tapi dia tak kacau. Kita ingatkan tak kacau, tapi my girlfriend, for me, I tak ada apa-apa, not think much lah. But my girlfriend, dia punya betis ada 3 tanda hitam. Tanda hitam tu, then somehow dia punya work colleague cakap lah, oh this one maybe it's either he or she suck your blood or suck your energy. Okay. But betul lah, pasal for 1 week or 2 weeks, kesian, asyik penat je. Like boleh nampak muka dia pucat and penat-penat, nak diri pun tak ada energy. So kadang-kadang kat rumah terbaring. Ya, so tak tahu lah, mungkin nenek tu sedut dia ke. Korang ni pun merayak malam-malam buta kan dah kena sedut. Tapi enjoy lah, enjoy the breeze kan. So awak kena sedut dekat black hole. Hilang. Jangan. Jangan. So yalah, that's a bit about Bukit Batok ni Cepak. Okay, kalau cakap, sorry ganggu Kalau kat sini awak masuk, awak dah nampak. Tapi kalau awak pergi ke bukit, pergi park tu, tak ke nampak lagi banyak ke? Macam mana? Like for me, I tak boleh nampak macam nampak. Macam dia on off. Kalau diizinkan untuk nampak lah. Kalau tak nampak lah. Cuma usually for me, in my case is ikut firasat dengan akan nampak bayang. And my firasat usually akan betul-betul it will nampak lah. Macam later there's one story betul-betul tu ikut firasat. Nanti later I can share later. But for this next one is another park dekat area west juga, dekat Jurong Lake Garden. Oh, Jurong Lake Garden. Tu pun kita pergi kayu juga 3 orang, tapi ni 3 orang. Dia bukan Japanese Garden somewhere nearby lah. Sebelah-sebelah gitu Japanese Garden kat belakang sebelah dalam lagi kan. Ni sebelah 2 ada. Baru masuk entrance Jurong Lake Garden. Then kayu sikit, so kita 3 orang. So me, my girlfriend dengan one more of our friend lah, Kai nama dia. Kayu malam lagi. So baru masuk sampai to one boardwalk tau. Dan satu boardwalk atas air. Baru sampai tu boardwalk, I'm the first man. Okay, me first, I'm the first man. Second my girlfriend I think. Then last man is Kai. Baru sampai tu boardwalk, tepi tu ada lalang-lalang. Lalang. Baru sampai dia dah tapi tak tahulah, walau-walau tak tahu, mungkin anjing ke kucing ke tapi kan? tu dalam air. Oh ya, faham. Ikan? Mungkin ikan, yes. Ingatkan binatang lah, tapi sebab bodoh. Tak layan sangat. So kita cari spot, jalan masuk dalam, cari spot, duduk. Dah simbang. Ni saya tak perasan. Cuma my girlfriend nampak somewhere behind, macam sedari abang tengah duduk sini kan. So you and my girlfriend, this is me, then Kai tengah duduk sebelah sana. So my girlfriend kat sini, dia nampak kat belakang sana memang ada orang tengah jalan-jalan. Tapi datang to one point, dekat one of the pokok-pokok situ, ada orang tengah Cak-cak juga. Cuma my girlfriend kata nampak hitam je lah. Tapi nampak bentuk orang. Dalam gelap nampak hitam boleh? Dia ada lampu. Oh okay. Like pasal that park masih littered. It's still littered with lights. Faham. Macam sekarang ni kan ada lights kan. Macam dia macam Yalah. Shadow gitu. So tapi dia buat bodoh. Dan nak gerak tu sembang-sembang lagi lepak, dan nak gerak, kawan I yang Kai ni dia tegur, tak ada angin ni malam ni. Tak ada angin betul lah, tak ada angin. The moment he said that, you know the difference macam rasa angin gerak, macam angin tiup kuat dengan angin masa orang jalan pass by you. That's what we felt. So dekat tepi kita ni angin sejuk, very slow, very sayu. Tu semua diam. Cuma dah tengok si ada, semua diam.
My girlfriend pula dah gitu, terus bau naik. Bau bunga melo. But then tak ada bunga melo. And we both dengar macam kepercayaan dia macam kalau bau bunga melo ke apa? Bunga melo, is it? Bunga melo. Jasmine lah, jasmine flower. Dia adalah. Ada kakak. So yalah, somehow that's about Jurong Lake. And and the next day, my kaki gatal-gatal. I got macam sandfly nya bites, rashes. My girlfriend also. Kebetulan. So macam, tak mungkin lah. Terus I texted my friend, Kai, kaki kau okey? Oh, kaki aku gatal-gatal lah. Oh, kaki kau pun? Maksud kau apa? Oh, pasal kaki aku pun gatal-gatal, kaki Mar pun gatal-gatal. So, mungkin kita terlanggar benda. That's why yang lalang tu kalau orang gerak. Mungkin lah. Tapi kalau kau cakap lalang tu kat tengah pond tu, tengah pond kan? Mungkin sandfly lah. Tapi kita tak lepak dekat atas air. Kita lepak dekat tempat batu-batu. Yelah, kau atas air dah level tinggi dah. Mana orang lepak atas air? Tak ada. So yalah. Dan dah bau gitu terus gerak lah. Dari situ. Okay. Ya. Okay. So yalah. Suka pergi ghost hunting ni semua? Suka? Tak, cuma masa kecil dulu saya silat. So silat gayung? Tak. Harimau? Tak. Dia kirakan saya mau to Javanese side. Javanese. Jawa lah, Jawa. So, apa nama? Ada nama? Ada, Kembang Wali. Kembang? Wali. Cuma sekarang dah tak ada lah. Saya tanya, saya pun tak tahu. So yalah. Saya nak nampak Asam pandai tapi sebenarnya bodoh. Tak, kurang pandai. Tak mau cakap bodoh lah, kurang pandai. Kan tak manis. Biasalah. Kita kan level atas air. Sima level. So yalah, masa dengan tengah silat dulu tu memang kita akan go for camp. Camp? Cerita hantu cerita apa ni sekarang kita? Tak lah, ni selit sikit lah. Okay, atas camp. So dulu kita akan go for camp. Camping, so kita akan have night walks. Okay. So confidence walk lah. So a bit about confidence walk ni, pernah satu kali, this is a short story lah, saya tak nampak kan. So that distance we will walk through that area. Ni dekat Jalan Batera tak salah. Jalan Batera. Kita akan night walk through di satu pathway lah, tanah tepi macam apa nama benda tu? Bushes. Dia tinggi-tinggi macam corn punya. Lalang. Is it lalang? I think so lah. Macam rasa gelap kan. Setengah jalan tu kita ada buddy system. So we go to after a few minutes tu. So me one more person lah, my buddy. Tengah jalan tu and each macam berapa meter gitu akan ada macam guidance lah, macam kita punya seniors akan jaga macam satu orang kat sini, dan a few meter away another few meter. So kita jalan, my smart mouth, mata ni degil. Tengah jalan tu nampak ada orang tengah menyangkung. So I go dekat, tapi tak nampak, gelap gila pasal tak lampu, like gelap gila. I went dekat dekat orang tu. I thought it was one of my senior, nama Abang Ali lah. Abang Ali kat sini tapi suara dia macam dia jawab oh, okay, jalan we jalan. Terus dah jalan habis tu, that whole confidence walk, tanya tadi Abang Ali yang dekat yang situ Abang Ali kau tak ikut? Dia dekat back tu tempat mana kita tidur. So siapa tu yang tegur? Oh lah, come on! Nampak tak tangan tu? Dia tiba-tiba kurang asam Biasalah. Biasa macam gini. Seronok. So yalah, that's a bit about the night confidence walk. Kau pergi holiday pernah nampak apa? Jujur cakap tak pernah pergi holiday. Oh, tak pergi holiday. Yeah. Habis Ami? Ami ada cerita lah. Apa? But before that, I want to ceritakan a bit from my kecil-kecil. Boleh, silakan. Boleh. So from kecil, like I say just now, boleh nampak. So my first ever experience, that time was primary 4. Umur berapa Primary 4 lah. Tak kisah umur lah. Primary 4 lah. I remember it's primary 4.
10 years old. So 10 lah. So tengah duduk gini kat atas katil. So let's say sana is dapur. In my room, this my room. Ni pintu. Terus betul-betul keluar pintu tu sebelah kanan dah dapur lah. Okay. So this is me sitting at this. Nak pergi sekolah, tengah dah siap pakai baju sekolah, duduk, tengok luar bilik, nampak ibu masuk, my mum masuk dapur, masuk dapur. Buat bodoh. Ini, tu pusing balik nampak ibu keluar. Tapi bila ibu keluar tu, ada budak tengah gendong kat belakang. Oh ya. Budak tengah gendong, tu macam buat bodoh lah. Pergi sekolah, balik daripada sekolah tu, tanya ibu. Ibu tak rasa berat ke belakang ibu? Rasa lah, tengah sakit ni. Oh tak ada, pasal tadi Amin nampak ada budak gendong kat belakang ibu. Kau biar betul ni, kau jangan takut belakang ibu. Tak, betul. Jujur cakap, budak gendong kat belakang ibu. Ya. So that's the first ever. Lepas tu apa buat? Lepas tu apa buat apa? Buat apa-apa? Ya, dah tahu ada nampak, lepas tu maknanya buat apa? Tak ingat pula. Oh. But then it's just that incident masa ingat lah, but I okay. don't know what ibu did. Yeah. So that's my experience, first ever experience. Okay. So yalah. So NS NS ada sleep paralysis. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Yeah. So sleep paralysis commonly kalau sleep paralysis orang akan kena kalau tengah baring. Macam tengah tidur lah baring and it's in a position macam laying on your back. So for me when I kena ni time NS was tengah duduk. I was taking a lunch nap lah. Tengah lunch time, so malas nak makan, tidur je lah. Kat sofa gini. So tengah tidur tu, mata ni nak buka tak boleh buka. Macam and tangan ni nak gerak tak boleh gerak. I'm fully aware tau. Tapi I know it's macam dah tutup mata, it's back to sleep. Buka sikit nampak macam it's in my office. Sebelah yang ni my office ni kirakan macam ada tangga, macam another level, macam somehow ada tangga tempat orang meeting lah, this officers meeting. Dari sebelah sana nampak macam when I open my eyes a bit buka mata sikit, nampak ada macam lembaga hitam ni bertanduk daripada sebelah atas. Tu tutup lagi, try cuba nak gerak ni, tak boleh gerak tau. Tak boleh gerak. Tolonglah, gerakkan lah. Gerak tak boleh gerak, buka mata sikit, dekat sebelah. Nampak macam rupa dia semua. Dia hitam lah. Dan bertanduk. Tu tutup mata lagi, the moment tutup mata lagi, dekat telinga ni. Ya. Terus entah tiba-tiba officer masuk lah, my officer masuk. Sir masuk, sir kau masuk tak apa-apa kan tadi aku tidur, tak apa-apa kan, tak apa-apa lah, tak ada orang masuk pun, semua pergi lunch. Ya. Tu cerita dia Ya, tu time NS lah. Tapi memang NS memang banyak cerita lah. Macam from what I heard, budak-budak lain ceritakan ada satu cerita ni. I don't know from what camp atau apa uniform. Budak ni dia pergi toilet tengah-tengah malam. Dia nak buang hajat besar. Buang hajat besar. Dia pergi the last cubicle. And kebetulan semua cubicle tu pintu tutup something like that lah. Saya dengar cerita. Dia tengah buang hajat tu, pintu dia tutup. Tiba-tiba pintu tu one by one, dia ada 4 cubicle. One by one, cubicle-nya pintu tu ada orang slam open. Pam. The moment dia slam open, ada makcik cakap, tak ada orang. So dia pergi the next cubicle. Pam. Tak ada orang. Bersuara The third cubicle. Pam. Tak ada orang. Dia sampai dekat last cubicle. Sebelum dia nak buka tu, ada orang. Budak tu berani ke tak berani? Dia slam buka. Dah tu dia dengar dia masuk dia demam panas pergi hospital. Cakap Melayu lah kan? Tahu kat Haikal tak nak dengar nampak cerita ni? So yalah. Kau jadi budak tu kalau berani ada orang. Dah tahu ada orang masuk-masuk. Ni kan tak boleh lelaki. Yes, correct. Yalah, dan dengar budak tu, tak tahulah, dengar macam tu lah. Ya. Wow. Yang selalu kita dengar orang cakap yang budak kecil tu kan, mak, apa dia belum tidur, yes. gitu kan. Tu tak salah pula, dekat tekung lah, something like that. Banyak lah. NS banyak cerita lah macam-macam. Macam for me bila dekat
I was in army camp for 1 month. Army camp 1 month aja? Tak, because saya PESI. Oh, okay. So 2 bulan, 2 bulan, 1 bulan dekat Tekong, 1 bulan dekat another camp. So pernah satu kali tu, ni tak tahu lah budak tingkat lain dengar lah. Saya tingkat 4, ID tingkat 4 dan derang dengar is perempuan tengah pekik Kuat. dekat tingkat 3 and cuma dekat tingkat 3 je boleh dengar. Terus budak-budak the next morning budak-budak semua tanya, korang dengar tak semalam? Dengar apa? Tak tahu lah, semalam ada perempuan pekik-pekik. Pasal memang kitanya building tu ada macam trainee perempuan. Memang ada trainee perempuan. Cuma yang dengar tu budak-budak tingkat 3 je. And budak perempuannya bang semua is dekat atas. Correct. Ya, so Semua tak dengar tingkat 3 je Yes. Ni cakap pasal boleh nampak ni, first time boleh nampak ni tak rasa macam I mean, diorang pun nak buat kawan juga kan. tahu untuk diri sendiri. Nah lah. I just keep it as a mindset macam diorang pun nak buat kawan juga. Berupa-rupa dia datang ke macam mana? Tak takut? Ada orang macam takut tak boleh gitu gini. Macam first time macam shock lah. Mesti obviously shock. Cuma but my father pun just aja macam benda-benda gini buat macam anggapkan macam dia nak buat kawan jugalah. So buat bodoh je, dan terkacau tak apa. Rupa-rupa dia, bentuk-bentuk rupa macam mana? Okay, for this one I will share with you kirakan paling ekstrim. Okay. First lah, umur saya that point of time 16 tahun. Saya nak baru habis tuition dekat satu sekolah ni lah. Waktu malam saya habis tuition pukul jam 10.30. 10.30. So saya tinggal kat Bukit Panjang. And that tuition dia punya tempat pun dekat Bukit Panjang jugalah. Sorry. Dekat Bukit Panjang juga. So tengah jalan I have to tembus satu park ni lah dekat Bukit Panjang juga. So tengah jalan tu this is when when I said tadi ikut firasat kan. My firasat tell me pusing. Pusing lah. Pusing, nampak makcik. Makcik ni dia tengah jalan slowly je. Baju macam mana pakai? Lusuh. Okay. Very lusuh. So, tapi buat bodoh lah pasal dia jalan slow je. So jalan buat bodoh ingatkan makcik ni okay lah, mungkin penat atau saya jalan pelan-pelan. So jalan apa lagi dah keluar from that park. I reach to dekat satu bus stop ni lah. Dekat dengan bus stop ni terus firasat ni kata pusing lagi. Pusing. Tengok makcik tu lagi, tapi makcik tu tengah diri. Dia macam about my distance sini dengan that pintu miras itulah. Somewhere there lah. Pusing tengok dia dengan diri situ. Dah rasa lain tau pasal makcik lusuh jalan malam-malam. Bodoh lah. Jalan lagi sampai tu satu area ni dekat satu blok rumah ni lah. Pusing lagi. Makcik tu dekat tapi dia diri je macam bang. Dia macam kan dia macam sampai sorry tak apa, it's okay. Dekat di stand lah sampai there. Sini. Dia diri. Dia dah just diri, dia tengokkan dia terus bodoh lah, pusing. Cepat-cepat jalan lah, ni dah lain lah. Dah lain. Sampai tu bawah my block. Pusing. Tengok makcik tu dah tak ada. Okay lah, mungkin makcik tu dah balik lah. Dah balik blok dia ke atau balik tempat dia. Husnuzon je lah, fikir positif. Correct. Masuk lift. Ni I swear I cannot lie lah. Betul-betul rasa macam dalam movie tau. Masuk dalam lift, pintu lift nak tutup, makcik tu macam ni. Dia pass by. Macam semua tengah imagine sekarang lift. Okay. Ni lift. Ni lift. Okay, awak dah dalam lift. Dah pusing, nak pintu? pintu nak tutup. Dia pusing. Dekat luar? Yes. Depan luar. lift? Yes. So macam awak dalam lift kan, I'm the makcik. Nak tutup ni nampak gitu. Oh, dia macam jalan gitu Yes. Tapi dia tengok saya. Kenapa tengok saya? Nak jalan jangan tengok sana lah. Kenapa tengok saya? Terus ni atas balik rumah. Dah takut lah. Ni dah berdebar-debar. Hati dia berdebar-debar. Masuk bilik terus tau. Tak cuci kaki, tak cuci apa. Pasal dah takut kan. Tak boleh fikir. Masuk bilik. Buka tingkap. Tengok bawah. Belakang tu ada kapak tau. Tengok bawah. Makcik tu tengah tengokkan saya. Ya. Yes. Dia tahu
Dia macam tutup tingkap lepas tu. mestilah. Sikit tutup tingkap, tiba-tiba tengok dia macam Jangan sih. Tapi memang rumah saya adalah. Ada. Ada nenek dengan anak Rumah kecil. tinggal mana? Bukit Panjang. Bukit Panjang. Nenek dengan budak kecil. Dalam rumah. Ya. Nenek dengan budak kecil sampai sekarang. Bawa ke tidak ke sini? Nampak gini, nak rembat. Kalau bawa kena rembat ni. Tapi jujur ada. Ha? Ada. Pasal kat rumah. pernah sekali tu, ni mungkin makcik tu ikut balik pasal ada satu malam tu saya dengan my father, my mum dengan my second sister. Kita malam tu kita pergi Tenma Junction. Dia cakap kan, Tenma Junction malam. So dulu dekat Tenma Junction tu ada heavy duty car park and my father drives a bus lah. Nak pergi balik dekat bus ayah, dah start dengar bunyi itik. Banyak. Banyak. Terus I tegur. Ayah dengar tak bunyi itik? Kau ni jangan tegur lah. Oh sorry. Naik bas lah balik. Ayah hantar balik. So dah sampai depan rumah tu, usually memang I will be the last person to masuk dalam rumah lah. Usually memang lah. So ibu masuk dulu, my sister masuk second. So again with my firasat, dia kata pusing. So letak I'm standing here. So dekat depan my block ni ada church tau. So bila pusing tu betul-betul boleh nampak ada church dekat sebelah kanan. So what I saw is macam angsa besar. And it's very big, betul besar. Dia suar sampai sini. Dia punya wing dia besar, jujur. Dia terbang very slow, terbang. Tu dia belok, dia naik atas church tu. Dia not naik lah, dia just fly over that church. Tu hilang, terus dah tak nampak. Terus ayah balik. Cakap dengan ayah lah, ayah, tadi Amin nampak angsa besar. Mana? Dia terbang kat depan. Lepas tu dia belok ke atas church tu, terus dia hilang pasal tak nampak. Okay. Terus ayah pun biasalah dah dengar benda gini, takut dia ikut balik. Ayah pun sembah rumah lah. Sembah rumah. Dia masuk dapur. But he took about 10 minutes. And 10 minutes is quite a long time tau. Kalau orang fikir balik, very long time. 10 minutes after that, dia keluar. Ayah keluar. Dekat belakang lah. Dekat belakang. Apa benda kat belakang? Orang tua kat belakang. Tu kat belakang. Nampak? Jangan, dah rasa ni. Kat mana? Ada orang masuk. Ada orang masuk. Cak. Sudah get out. Okay dah. Sebab yalah. Okay, betul? Then yalah sampai sekarang dapat tahu memang ada anak dengan makcik kat situ. Ya. Yes. Ya, and Habis tak buat apa-apa lah. Dia memang kat situ sampai sekarang lah. Tapi dia tak kacau lah. But usually, pasal sekarang ada kucing. Ada kucing sekarang. My cat, Yuki, dia akan tengok dekat ceiling, dia akan ngomel sendiri. Ngomel macam and dia seorang je akan tidur dekat dapur, tengok kat ceiling, dia berbual macam dia ada kawan ke situ. Dan memang kat dapur tu lah yang tempat mana diorang tinggal dekat toilet dapur tu. Ya. Yes. Tiap hari dia akan tak kacau lah. But my kucing memang dia akan hari-hari, every night. You can ask my girlfriend. Every night dia akan berbual sendiri. Kita tidur pun nanti dia berbual sendiri. Lama. Very long. Garau-garau sikit kan. Macam Bukan chatter eh? Oh, okay, faham. Berbual sendiri. Yalah. So that's about my house lah. Tu dia. Wow. Ya. Kita dah berapa lama ni kita berbual ni? Last. Tak ada horn lagi kan? Last. Satu last. Last. Janganlah. Dia cakap last. Ada. Okay, so this apparently happened to my arwah auntie. Quite saddening to me pasal I'm very close to my auntie lah. I vaguely remember only what happened. Cuma dulu rumah arwah auntie dekat Marsiling. So ayah got a call
kita from somewhere lah. I forgot from where. I got a call from my aunt lah, arwah Wak Yud. Kak. Tapi dia senyap. Kak, kau okey tak kak? Tiba-tiba kita ni yang dekat dalam bas ni duduk biasa-biasa jauh sikit. Kita boleh dengar tau Wak Yud tengah mengilai. Yeah. Sorry. Kuat dia mengilai. Terus buka iPhone. Dia beranjak nampak. Sorry. So yalah, tiba like on the phone tu, through the phone. Padahal bukan speaker pun. Boleh dengar my arwah makcik mengilai. Wow. Terus my father macam mengucap. Tapi makin ayah cakap mengucap, makin suruh baca selawat, makin tu dia makin kuat. Yes, terus macam lepas ni kita pergi rumah dia lah. Okay, pergi. Sampai je dekat rumah dia, she was on the floor tengah gini. Tertiarap? Tak, duduk. Oh, duduk. Mata dia tutup. And suara dia keep on changing. Sekejap suara, if I vaguely remember, sekejap suara orang Jawa, sekejap suara orang tua, something like that. And dia tukar-tukar lah. But masa tu masih kecil lagi. So I vaguely remember. And dapat tahu is family member jugalah. Like I think it's family member ke atau orang yang kenal kita yang hantar juga. Oh, kena buat. Okay. And biadabnya dia hantar 8. 8 apa? 8 barang. Oh. Yes. 8 barang. So kita panggil berapa banyak ustaz lah. Like I remember kita panggil banyak ustaz datang nak tolong keluarkan. Tapi benda tu dah keluarkan datang balik. Datang balik. So dapat tahu there's 8 kat dalam badan dia. Cuma kita tak tahu apalah. One of that I remember it was makcik. Ada makcik tua. So dapat keluarkan, alhamdulillah. Tapi contracted cancer. Okay. Then masuk hospital, meninggal. Because of that, dia meninggal. Tapi doktor cakap dia kena cancer. So biadab lah siapa-siapa. But then whatever this, macam Ustaz Fazli kata, kena maafkan lah. Ya, kita maafkan aja. Mungkin orang yang kena buat meninggal pun tempat dia pun tempat yang lebih mulia. Apasal? Tak ada. Tengok macam ni budak ni. Nak main dengan kita pula. Sorry. Memang ada? Ke main-main? Tak, betul. Nak main buat apa? Apa awak nampak? Taklah. Macam ada main tu. Dia pegang. Oh ya? Dia suruh balik lah tu. Dia suruh, okay stop. Ya. Nah, jangan bawa nenek tu kat sini semua dengan anak dia. Tak ada. Janji. Saya bakar. Janji tak ada. Janji datang sini nak janji. Bila lagi nak datang gitu ya. Okey, tu je cerita. Okey, thank you so much. ID Syahmi. Yes, correct. Okey, terima kasih kan sudi. Inilah satu peminat kita yang sudi datang untuk kongsi cerita. Diharapkan anda semua terhibur. Okey. Dan okey, biasa orang datang kita kasih something. So, tunjuk Boleh. Tunjuk. Alright. Boleh. Oh, what this? What this? This what? Okey, ni daripada pelakon veteran kita, Kak Nurija Sahad. Okey. Dia buat macam-macam lah. Ni Florentine, jadi boleh awak makan. Florentine. Oh, this is Florentine. Florentine. Okey. Nice. Kalau pakai mask tu semua, kita kena jaga daripada quarantine. Ni daripada Mimi's Kitchenette. Okey. Tahu apa? Anak-anak muda sekarang ni kadang-kadang tak tahu sangat kan. Ni apa? Kuih sunflower. Kuih apa? Sunflower. Tak boleh. Kuih ros. Dekat lah tu. Mimi's Kitchenette. Ya, sunflower Ketawa diorang kat rumah. Yang ni pula layang-layang insyirah. Oh, my favourite. Okay. Ya. Layang insyirah ada macam-macam flavour actually. Ada salted egg, ada cinnamon, macam-macam. Cinnamon. Okay. Dan ni daripada The Crush Theory. Every day kita tengok vlogger nampak ni. Dapat juga Yes. Boleh lah letak apa-apa makanan. Boleh. Okay. Thank you. Ini daripada Taco Rush. Air. Ada 2 dekat sini kasih. Ini macam bola-bola bubble apa ni? Oh, macam I think it's hibiscus tea. I think this is tea. Pearls kat dalam I think. Pearls. Polymushroom. Ya. Okey. Ni pula daripada Mokotero sandwich.
Mokuteru. Uh-uh. Oh, I saw this one. Yeah, this is airnya. Air mokuteru, mocktail. Oh, mocktail. Mocktail. So bahasa Jepun mokuteru lah gitu. Mokuteru. Okay. Dan ini strawnya. Oh. Terima kasih. Jod. Ini daripada RS Munchies. Nanti kat dalam kereta ke apa, tengah naik motor ke boleh makan. Naik motor mana boleh makan? Tak ada motor pun. Okey. Ini sejadah portable, pergi mana pun, cycling ke kan, malam. Oh, nice. Boleh buat kiamulai sambil basikal. Boleh kan? Boleh. Thank you. Terharu dapat. Terharu Terharu. Wali Fragrance. Oh. Macam mana Okey. Wali Fragrance. Thank you very much. Okey, ni pula daripada Home Hustle daripada Zigzag Design. I saw this. Dah nampak? Very nice. Boleh letak dalam bilik. Thank you. Assalamualaikum. Letak dalam bilik. Waalaikumsalam. Apa waalaikumsalam? Betul lah waalaikumsalam. Ni betul nak kena spray betul ni. Nah, spray. Daripada Ustaz Faklo pula. Ustaz Fakli Rosli. Yay. Spray. Tahu kan macam mana kan? Cik, spray sapu-sapu dah settle. InsyaAllah. Nampak? Actually, kita nak beli. We wanted to buy. Ni the bomb. Dapat juga. Dapat juga Thank akhirnya. Tahu kan cara pakai macam mana semua kan? Thank Kalau you nak very baca much. ayat kursi, boleh baca ayat kursi. Kalau nak ringkas lagi, baca Bismillahi Allahu Akbar. Itu je. Belakang telinga dan tengkuk dah. Okay. Alhamdulillah. Thank you. Apa? Okey. Okey, terima kasih banyak Eddie Thank you kerana very sudi datang kemari. No worries. Alhamdulillah. Thank you. So, bunyi macam gitu pun takut. Ya ampun. Dah habislah tu agaknya. Hon kita pun dah minta tolong. Bunyi cerit berit. Ya. Wow, bunyi cerit berit. Okay. BCR. Tahu? Bunyi cerit BCR. ABCD. Bunyi cerit berit. Hashtag. Kau jangan macam-macam. Okey, terima kasih Aidi. Terima kasih. Thank you for having me. Sama-sama. Bagi you all semua, kalau nak apa-apa, nak beli barang, nak test apa produk daripada sponsor kita ni, boleh. Link kita semua kat bawah di description box. Dan kalau follow IG kita pun ada kat sana. Jangan lupa follow IG dan juga like, share and subscribe Susu TVC channel. Dan kalau nak beli merch kita, boleh ke www.puakasg.com. Dan kalau nak beli barang-barang macam barang-barang ustaz tu semua kan, bolehlah ke Atapsir. Apa? Atapsir. Atapsir apa? Atapsir.com. Wah, bagus. Baik ni. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan lagi. Alhamdulillah kita dah dengar cerita-cerita ID kan. Jadi apa kesimpulan dia? Dia banyak dia boleh nampak Dah nampak sini, nampak sana. Kemudian girlfriend dia nampak benda-benda lah, main cak-cak dan lain-lainnya. Okay, so first thing is ketika kita keluar, especially malam-malam, jangan lupa untuk selalu baca ayat kursi, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita keluar tu kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita dalam keadaan susah aja baru kita ingat Allah. Tapi dalam keadaan senang, nak foya-foya, nak enjoy kat luar dengan kawan-kawan, tapi kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan sampai begitu. So dalam keadaan apa pun selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ketika syaitan ni ataupun jin ni mereka suka main cak-cak, mereka suka menjelmakan diri mereka, menampakkan diri mereka, itu termasuk daripada maksiat yang mereka lakukan. Dan jin ni ketika mereka menampakkan diri pada manusia, itu adalah termasuk daripada suatu dosa bagi mereka. Bagi yang Islam mereka tahulah, tapi bagi yang bukan Islam daripada kaum jin mereka tidak tahu. Jadi kalau kita nampak seperti itu, apakah kita layankan ataupun kita buat bodoh je? Nasihat saya adalah kita buat bodoh sahaja. Sebab apa? Mereka suka dengan attention.
Bila you berikan attention, lagilah mereka akan menampakkan diri mereka, sehingga jangan gitu. Balik pun dia akan try untuk ikut balik. Sebab apa? Dia suka attention daripada manusia. So jangan sampai kita berikan mereka attention seperti itu. Okay? Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Sebelum balik rumah, baca-baca dulu. Tak kisah, kita nak baca ayat kursi boleh. Yang tak hafal ayat kursi, baca 3 kul pun boleh. Kalau tak hafal 3 kul, baca Al-Fatihah pun jadi. Jadi apa yang kita buat? Kita baca, kemudian kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungannya. Ketika kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, make sure, contohnya macam gini. Kalau saya ada payung dalam keadaan hujan, saya tak basah ni sebab saya ada payung. Dan jika Suzairi ada kat sebelah, in order Suzairi tak nak basah bajunya, pakaiannya, dia kena dekat dengan saya. Yang di mana saya ada pelindung, iaitu payung. Ketika dia berdekat dengan saya, baru dia tidak akan basah. Dia akan dilindungi daripada apa? Daripada air hujan tersebut. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Kalau kita nak perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, make sure kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala perlu dekat. Tak boleh jauh. Kalau jauh, maka tidak mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian the next thing is kalau untuk tidur, ada juga tadi saya dengar tentang yang tidur tu, apa yang harus kita lakukan ketika tidur tu. Sebelum tidur, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah untuk kebaskan katil. Jadi nampak macam orang-orang dulu dia ada sapu lidi untuk kebas-kebas katil. Apakah itu termasuk daripada dalil daripada hadis Nabi SAW? Yes. Cuma dalam hadis Nabi SAW tak pakai sapu lidi lah. Dalam hadis tersebut disebutkan untuk kebas dengan hujung izar. Izar tu maknanya apa? Kain. Yang biasa kita ada kain pelikat kan, kita ambil tu kemudian kita kebas-kebaskan. Disebabkan apa? Sebabkan syaitan mereka akan baring di katil-katil kita. Kalau kita tak kebaskan. Jadi ketika mereka baring, kemudian kita tak kebas, kita pun baring. Di situlah akan mendapatkan gangguan mimpi, akan mendapatkan sleep paralysis. So sleep paralysis ni, ataupun kita call SP, sleep paralysis, itu ada dua sebab. Yang pertama adalah dari segi medical, yang kedua adalah daripada segi gangguan. So kalau daripada medical ni, dia ada namanya, if you all notice, is the name is REM, Rapid Eye Movement. Okay, so bagi siapa saja yang mungkin tak faham ke REM ni, ini mengatakan bahawasanya ketika otak kita, badan kita semua sudah penat, tapi otak kita sudah terbangun. Maknanya kita punya otak kita awake, tapi kita punya badan still shut down. Maka itu kita akan merasakan dia punya sleep paralysis tersebut, seperti ada seseorang yang menindih di atas. Itu daripada segi scientifically. Kemudian yang daripada yang kedua adalah daripada gangguan. Ada sebahagian orang yang seperti pasien saya, ada sebahagian yang ketika tidur tu dia nampak seperti ada seseorang yang duduk ataupun baring di atas badannya. Kemudian ketika dia cuba untuk baca-baca, kemudian dia bangun, dia mendapati ada seseorang di daerah kakinya. Contohnya seperti itu. Apakah dia termasuk daripada saintifik? Tak. Tapi itu termasuk daripada gangguan. Dan apa yang harus dibaca? First thing adalah tadi, kebas-kebas dulu katil, baru kita baring, baru kita tidur. Sebelum tidur pun jaga adab-adab tidur. Jadi kalau boleh tidur dalam keadaan tutup aurat. Jadi bagi lelaki kalau boleh tutup daripada pusat hingga ke lutut. Kalau untuk perempuan at least daripada dada sampai ke lutut. Okay. Kemudian jangan lupa untuk baca doa. So baca doa paling mudah sekali dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bahawasanya Rasulullah SAW setiap malam selalu membuka tangannya, kemudian ditiupkan, kemudian membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Baru ditiupkan, baru diusapkan daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki. Boleh lagi ditambah dengan apa? Dengan ayatul kursi, iaitu ayat kursi. Boleh tambah. Kalau ada waktu lagi, boleh lagi ditambah dengan Asmaul Husna, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 tersebut. Pun boleh ditambah.
Setelah itu baru kita tidur. Jadi jangan sampai kita habis tu baru kita nak main handphone, main Instagram, main Facebook, semua. Itu semua dah letak tepi. Dia sambil tidur tu sambil ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sambil zikir. Jadi itu yang diajarkan kan oleh Nabi SAW. Jadi kalau boleh janganlah kita fikir benda-benda yang bukan-bukan sebelum tidur ke lain-lain apa semua. Khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. So itu sahaja untuk hari ini. Mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, dan apa sahaja yang sampai saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi apapun jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. See you gang. Assalamualaikum. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.